Hello semua, selamat malam. Jam sekarang menunjukkan 9.34 malam. 9, pukul 9.39 malam. Okey, ini kisah seram yang pernah terjadi di Johor dan terjadi pada saya sendiri ya. Okey, kita tanpa melengahkan masa, kita mulakan cerita ini. Okay. Dan jangan lupa subscribe channel Tupa Peter channel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Okey, kita mulakan cerita. Pada tahun 1998, saya baru satu berumur dalam 18 tahun. 18 tahun dan saya pergi ke Johor berhijrah untuk membeli cari kerja di Johor. Saya duduk dekat saya punya cousin, iaitu nama dia Luke, Luke, spelling dia Luke, punya cousin. Dan saya menginap di rumah disewa oleh cousin saya di Skudai. Okay. Sepanjang saya duduk di Johor, saya macam-macam kerja. Mekanik pun pernah, kerja kilang pun pernah, dan terakhir saya kerja kilang dekat Tampoi. Okey. Pada hari cuti tu, kita nak merancang nak pergi ke Kota Tinggi, iaitu dari Skudai itu mengambil masa berapa jam, saya pun lupa sudah berapa lama, sudah berapa tahun. So dalam perjalanan kami tu, saya tertidur dalam kereta dalam van yang dipandu oleh saya punya abang ipar, iaitu Nick. Kami orang ada 5 orang termasuk saya punya cousin, termasuk saya dengan abang ipar saya dan 2 orang lagi kawan abang ipar saya. So, dalam perjalanan tu dari Skudai ke Kota Tinggi, kami melalui jalan Kulai Kota Tinggi. Dan masa dalam perjalanan tu, abang ipar aku bangunkan aku. Dia cakap, kau nak tengok jalan yang berhantu, dia cakap. Aku cakap, mana ada hantu lah. So dalam perjalanan tu, kami terserempak bermacam-macam hantu. Ini bukan kisah tipu ni, kisah betul ni. Sebab kami dari Skudai ke jalan Kulai Kota Tinggi, kami melimpas kubur Nirvana Kulai. Banyaklah YouTuber dari Semenanjung. Ada yang cerita ternampak benda putih. Ada YouTuber nama Faizal Rozi blog, orang Semenanjung juga. Dia pun pernah mengalami benda pelik kat situ, iaitu kereta dia ada 5-6 kali lah mati di tengah jalan, rosak lah. So berbalik pada cerita saya. Dalam perjalanan tu nak ke Kota Tinggi, kami orang merancang nak mandi ke swimming pool. Bukan swimming pool, di waterfall Kota Tinggi. Orang cakap sana bagus, baik, cantik, kelas. Tapi banyak yang menceritakan banyak kematian, lemas. Ada kematian perempuan kena rogol. So kami bercadang untuk bermalam di situlah, sambil mancing apa ke. So dalam perjalanan tu, saya punya abang ipar saya yang memandu van tu, sebelum sampai dalam 1 kilometer lah, belum sampai di kubur Nirvana Kulai, dia dah nampak kelibat macam pocong, dia cakap. Tapi kami orang tak nampak, mungkin laju kot kami ni. So dalam perjalanan tu, dia cakap ada nampak orang nak tahan kereta pakai baju putih juga. So kami macam buat tak tahu je lah. Sebab kami orang Iban dari Sarawak kan. Dalam hati aku lah, alah, hantu Semenanjung bukan sama macam hantu kita Sarawak. Dalam hati aku cakap berani olok-olok.
So berapa jam kemudian kami orang sampai dekat Kota Tinggi, air terjun Kota Tinggi. So kami mendirikan kemah. Sebelum kami orang mendirikan kemah, kami minta kebenaran dari penjaga Kota Tinggi tu lah. Dia cakap, hati-hati nak. Pakcik tu cakap, di sini keras. Kami orang cakap, tak apa pakcik, kita orang sekadar nak bermalam sini je. Lepas tu pakcik cakap tu, boleh lah cakap, tapi hati-hati nak, berdoa banyak-banyak sikit sebab sini keras. Okey, pendekkan cerita, kami mulalah berdirikan kemah. Saya dengan cousin saya, Luke, Luke nama dia, jangan pilih Lock pula, Luke. Dengan kemah, satu kemah dengan saya, tidur sama. Abang ipar aku ni orang berani lah, orang dia cakap dia berani. Satu kemah, kawan dia pula kongsi kemah. Dalam kemah tu ada 2 orang, cuma abang ipar aku saja yang 1 orang tu. Lepas tu kami orang datang datang sana dah tengah malam dah, dalam pukul 11 ke 12 ke, lupa dah aku. Lepas tu kan kami tidur lah, tak kena mengena, tak pasai-pasai. Kami orang macam kena ganggu macam orang baling pasir kat kemah kita orang. Kamu tahu kan canvas kita kan, kalau dia baling pasir macam mana bunyi dia. Bayangkanlah. Aku pun heran. Aku tengok muka cousin aku pun tengok aku. Aku cakap dengan dia, tidur je lah. Pasang earphone, dengar lagu. Masa tu kan time Walkman yang CD tu. Aku cakap dengan dia, tidur je lah. Dalam tidur tu aku tengok jam aku dalam adalah dalam pukul 1:30 atau 45 aku ingat. Pada masa yang sama, abang ipar aku teriak, meronta kat kemah dia. Kami orang keluar lah. Orang keluar tengok dia macam ditindih. Maksud ditindih tu macam dia tak bergerak. Cuma dia dapat bersuara saja. Dia bersuara pun, dia punya kata-kata pun tak susah nak didengar, macam meroyan je. Lepas tu dia cakap, aku punya cousin tu kan, dia cakap, pergi kau kemah, kau ambil itu rosary. Dia cakap rosary tu kan rosary tu kan regang, Maria rosary. Iban cakap, aku ambil lah rantai rosary. Aku ambil. Lepas tu kan dia cakap, aku ternampak ada air holy water dekat dalam beg. Aku pergi ambil sekali lah. Sampai dekat kemah tu, aku rinjis dulu kat kawasan kemah. Lepas tu aku rinjis aku punya abang ipar aku dalam tak sampai seminit dia sedarkan diri. Dia cakap, kita balik lah. Dia cakap, memang bulu-bulu ni, bulu ni. Okey, dia cakap, kita balik. Aku dah nampak seorang perempuan berkerja putih, macam pontianak. Dia cakap, dia tindih aku dari atas. Lepas tu kan kami orang macam takut lah. Kami orang takut kan. Kami orang terus kemaskan kemah kita orang. Dalam perjalanan tu, parking kereta tu kami jauh juga, dalam 2 minit lah. Tak jauh lah 2 minit tu bagi kita orang masuk dalam van, membuka semua barang, masuk dalam van. Tiba-tiba pula van tak boleh start tak boleh. So abang ipar aku ni punya kawan tadi ni ada alim-alim sikit lah, macam dia orang gereja lah. Dia pun semayang lah dalam semayang RC Memang Katolik. Dia semayang, bapak kami semayang. Tiba-tiba certain part tu boleh start punya kereta, start punya kereta. Lepas tu kami dengar bumbung van kami macam
macam ada orang di atas, macam orang terjun ke atas. Kami 5 orang tu, apa nak cakap, takut. Bukan main takut lah, betul-betul takut. Kalau anda semua merasai tempat aku, menangis tua beb, menangis tua. So aku punya abang ipar tadi tu, dia terus ghostan, break sekarang mengejut pun barang tu terjatuh, benda tu terjatuh. Apa hantu, apakah? Kami orang pecut balik. Tiba-tiba kami limpas kawasan kubur Nirvana tadi ni, Kulai. Di persimpangan, betul-betul simpang di kubur Nirvana Kulai ni, kami orang apa tu, rosak kereta sana van. Dalam pukul 3:45 macam tu, 3:30, kami orang tak keluar, mengambil keputusan tidak keluar dari van tu sampai ke pagi. Lepas tu kan, datanglah ada lampu kelip-kelip ke belakang. Lepas tu tengok bunyi siren polis. Orang sana biasalah dengan perkara macam tu. Polis tu tolong kita orang, dia ketuk cermin. Dia cakap, apa hal ni? Abang polis cakap, kita orang balik emergency tuan, balik dari Kota Tinggi, air terjun, nak balik ke Skudai. Dia cakap, abang polis tu cakap, kamu orang balik emergency ke ada, atau kamu orang kena ganggu? Abang polis tu macam tahu. Apalagi aku cakap lah, aku dengan abang ipar aku cakap, kami orang kena ganggu. Abang ipar aku cakap dengan abang polis tu, dekat kemah tadi dia kena tindih. Lepas tu abang polis pun abang polis tu kan terus suruh kami orang keluar sekejap lah. Dia tengok bahagian enjin dalam van tu. Sebab enjin van tu di bawah penduduk pemandu dengan penumpang di depan. Dia buka lah, ni tak ada rosak apa-apa. Abang polis cakap, cuba start sekali lagi. Aku tengok abang polis tu, dia punya mulut terkimut-kimut lah, macam baca doa kan, orang Islam baca doa. Lepas tu dia, abang ipar aku start kereta tu, start van tu, one kick je. Lepas tu abang polis cakap, tak apa, nanti kami orang escort ke orang sampai di tempat yang kami orang patah balik. Okey lah, cakap abang ipar cakap. Dia hantarlah. Jam tu, masa tu menunjukkan pukul 4.30. Dalam pukul 4.30, 4.20, nak pukul 5 pagi je. Pukul 5 pagi. Bab sana Semenanjung ke Johor tu, dalam pukul 7.30 pagi tu masih gelap lah. Masih gelap. Nak pukul 8 lah. Dia terang sikit macam kita orang kat Malaysia, dekat apalah Malaysia pula, dekat Sarawak sini. Lepas tu polis pergi signal dan mengulurkan tangan, jalan terus. Kami orang jalan lah. Sambil orang jalan, kami tu berbaca doa lah, Bapa kami yang ada di syurga apakah, berdoa. Tak kena mengenal. Sampailah kami kat warung apa nama tu, orang di perjalan. Awal pagi dah buka. Aku cakap, ini bukan warung ni. Terus pergi balik terus. Aku cakap, pergi balik terus, jangan laju, perlahan bawa kereta. Apa-apa nanti kita aksiden apakah, saya takut. Kami orang takut apa-apa aksiden lah. Kami orang jalan. Tiba-tiba kami orang dengar macam bunyi orang ketawa, sedangkan kami dalam van. Bunyi orang ketawa macam di belakang van. Kami orang toleh belakang lah. Sebab kami orang 5 orang, apa takut? Dah 5 orang dah, somong betul. Kami orang tengok tak ada orang. Apalagi aku ambil holy water tadi, aku ringgis-ringgis ke belakang. Aku cakap, jangan kacau aku lah, jangan kacau kami tak kacau kau. Itu saja pintaan aku dalam hati aku lah. Kami orang tadi jalan berapa jam tu, kami orang sampailah di Skudai, dan kami sampai di rumah. Dan isteri kepada abang ipar aku ni, kakak cousin aku ni, dan isteri cousin aku ni heran lah.
tengok kami orang balik, cakap 2-3 hari. Kami orang sebenarnya nak berikan, nak memukat, nak memancing. Ni apa yang dibawa, habuk pun tak ada. So kami ceritalah dengan kakak ipar aku, dengan adik cousin aku yang abang ipar aku punya isteri. Kemudian cerita. Lepas tu kami orang berjanji takkan pergi Kota Tinggi lagi lah. Mungkin kami orang first time datang sana kan, mungkin orang sana biasa dengan kejadian tu. So itu saja cerita kami, cerita aku. Selamat berjaya kepada YouTuber Sarawak, Borneo. Dan jangan lupa subscribe channel Tupa Peter, share, like dan komen. Okey, tanpa anda semua saya punya YouTube takkan berjaya. Okey, good night.